Saya dah terangkan sedikit lah secara ringkas bagaimana pelaksanaan amali kita untuk practical work tu ni. So nanti selepas ni saya akan tunjukkan secara praktikal lah untuk task yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. So yang task yang pertama ni melibatkan kepada uh, sensor lah, penggunaan sensor dan juga counter. Sebenarnya counter ni untuk amalan yang pertama, tapi untuk amalan pertama kita tak gunakan counter. So saya bawa penggunaan counter ni untuk amalan yang kedua. Okey, kita gunakan bersama dengan sensor ni. Okey. Okey, untuk amalan yang pertama ni, ini adalah transducer trainer yang kita akan gunakan untuk task yang pertama. Okey, sebelum tu kita tengok bahagian-bahagian yang kita gunakan lah. Yang pertama sekali kita akan gunakan counter ataupun timer yang secara digital lah. Ni secara digital tapi kita akan kenalikan secara manual lah. Secara manual. Okey. So ni ada bahagian dia, ni punya diagram dia. Okey, yang kita akan gunakan adalah supply lah, 45 sebagai sambungan untuk bekalan kuasa. Kemudian kita akan gunakan contact output, contact counter dan juga terminal 6 dan 7 ni. 6 ni untuk data, data kepada sensor lah. Okay. So yang 7 ni untuk sambungan supply. Nanti boleh refer balik pada rajah ataupun data. Okay. Yang ni lah kaki 7. Okay, kaki 7 dan juga kaki 5 ni kita commonkan lah, kita sembunyikan untuk sambungan pada positif. Okay, bahagian kedua adalah bahagian sensor. So sensor yang kita gunakan adalah inductive proximity sensor. So apa fungsi sensor induktif ni? So sensor ni fungsinya untuk mengesan objek-objek yang dibuat daripada metal lah, daripada besi. Okay. So ni dia punya data dia. Kalau kita tengok data dia kat sini, kemudian dia ada sambungan ataupun terminal ni lah. Merah, hitam dan juga biru. So merah, hitam, biru ni kalau kita tengok, merah ni adalah untuk bekalan kuasa lah. Positif. Yang ni, so ni kalau warna merah lah. So yang ini warna merah. Dan ini warna hitam. So warna hitam ni adalah untuk data. Sambungan data kita akan sambung pada device yang lain lah. Device kawalan lain. Contoh macam PLC dan sebagainya. Okay, ini dia punya tanda dia. Okey, kemudian kita pasang pada yang biru kita pada negatif, pada negatif. Okey. So tengok. Okey, kita cuba buat uji kaji lah untuk penggunaan sensor ni. Saya dah buat penyambungan berdasarkan kepada litan tadi. Cuma bahagian ni saya gunakan LED lah untuk kita gantikan masukan kepada PLC ataupun apa-apa controller lah, apa-apa output boleh masuk kepada PLC dan sebagainya. Okey. Okey, sambungan yang ni saya sambung pada bekalan kuasa lah, yang merah ni. Okey. Kemudian yang biru ni saya sambung pada bekalan kuasa negatif, sambungan negatif. Kemudian yang bahagian data ni, okey, kita tengok kat sini. Okey, positif saya akan sambung pada masukkan LED lah untuk apa? Bekalan kuasa positif yang ni. Saya sambung pada bekalan kuasa lah. Okey, ambil masuk pada LED. Kemudian keluaran LED tadi pergi sambung pada bahagian data dia lah, data Q2 ni. Q2 iaitu bahagian sini lah. Okey, posisi tadi sambung, kemudian Q2 kat sini. Okey. Okey, itu sambungan dia lah untuk sensor, proximity sensor ni. Okey, kita tengok dia punya output dia. So bila saya onkan, okey, kita kena ambil
material lah, besi Okey, saya sentuh. So, kat sini kita nampak dah indikator kat sini ada. Biasa kalau sensor ni kalau kita detect, dia akan menyala lampu tu. Okey, nampak ada lampu menyala pada sensor. So pada LED yang kita sambung tadi pun dia akan menyala jugalah. Okey. Okey, saya tekan dia punya ni. Okey, dia akan menyala juga. Okey. So itu sambungan dia sambungan untuk proximity sensor Okey, so nanti bila kita nak sambung pada kaunter nanti, saya ikut pada rajah tadilah ikut pada rajah tadi So yang key 2 nanti, okey, key 2 ni kita akan pasang pada kaki nombor 6 kaki nombor 6, nombor 7 ni kita sambung pada bekalan kuasa positif bersama dengan kaki 5. Okey. Okey, so daripada penyambungan ni, sensor ni jenis apa? NPN ke PNP? Kita tentukan jenis NPN ke PNP. So dia jenis NPN sebab kedudukan sensor dia kat sini sebenarnya. Antara Q2 dengan negatif dekat sini. So yang ini kita anggapkan sebagai PLC lah So sambungan dia daripada bekalan kuasa masuk PLC dulu, kemudian pergi kepada sambungan dia sambung pada sensor lah. Sensor kat sini antara Q2 dengan negatif ni. Okey, bila sensor tu sambung pada negatif, bermakna dia adalah jenis NP. Jenis NP. So sensor ni jenis NPN. So boleh jawab soalan. Okey, so kita sekarang ni saya akan tunjukkan sambungan kita akan bahagian positif dulu sambungan pada counter, sambungan pada sensor dan juga sambungan pada counter. Okay, so daripada bekalan kuasa saya sambung kepada sensor tadi sensor, bekalan kuasa sensor. Okey, kemudian pergi kepada kaki nombor 5 kaki nombor 5 ni dan juga kaki nombor 7 kita loopkan dia sebab dia masih lagi bekalan kuasa. Kemudian yang ini kaki 2 adalah untuk contact counter bahagian common lah bahagian common. Okey. Kemudian okey, itu saja saya tadi sambungan paling pertama pada sensor, kemudian yang kedua pada counter counter kaki nombor 7 dan juga nombor 5 kita loopkan dia sekali. Kemudian bahagian contact lah nombor 2 kaki nombor 2 untuk common nanti normally open kita akan sambung kepada output dia iaitu motor lah. Kemudian bahagian negatif saya akan loopkan antara bekalan dan bahagian negatif bekalan pada kaki nombor 4 counter, kemudian dengan sensor dan juga motor. Negatif satu pergi kepada sensor, kemudian satu lagi pergi kepada kaki nombor 4 dan nombor 4 kita sambung pada negatif motor lah negatif. Seterusnya sambungan yang lain saya gunakan kabel warna kuning iaitu antara sensor dengan counter ini data lah sambung ke kaki nombor 6. Kemudian daripada contact counter pergi kepada motor. Seterusnya kita nak setting counter kita. So set counter ni ada dua function lah sama ada kita nak set sebagai timer ataupun sebagai counter. So bila kita nak setkan kepada counter, kita kena tekan button MD button MD sampailah jumpa display yang ni lah CT ni, C-T ni, C ni counter, T ni timer so kita nak option lah sama ada kita nak gunakan counter ataupun timer.
Okay, okay, press the MD button, tekan sampai nanti the display will be shown as figure 2, sampailah kedua display ni lah CT ni. Set the numeric value, example 10 digits using the, okay, ni button ni, button ni dan juga button to specify the decimal point and the button ni lah ke bawah ni untuk kita masukkan value dia, 10 tadi tu, okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, macam ni lah, dia akan display macam ni 10, 10 atas 10. Okay. Okay, selesai untuk task yang pertama, tapi pada bahagian ataupun pada prosedur yang ketujuh ni, kita kena tukar sensor tadi, proximity sensor tu kepada optical sensor. Okay, habis task yang pertama, sila tuliskan pembuktian kamu pada bahagian result. Okay, tapi sebelum tu, sebelum kita gunakan counter ni, okay, bila kita dah pilih tadi option sama ada nak gunakan counter ataupun timer, bila kita dah pilih counter, so kita kena setting semua features ni. Pastikan semua setting ikut daripada prosedur ni lah. Ikut dia punya prosedur ni. Kalau tak nanti kita tak boleh dapatkan dia punya nilai counter tu. Okay, so kena settingkan semua ni lah. Okay. Okay, so saya tunjukkan macam mana kita nak setting counter ni. Okay, so sekarang ni kedudukan ataupun function okay ni sebagai timer lah, function sebagai timer. So jadi counter, kalau counter dia akan nyala lampu lah dekat counter. Okay, so kita tukar pada counter, counter, tekan MD lama. Okay, sampai keluar display okay, COT, counter ataupun timer. So kita nak pilih, okay, ni ada tulis sini timer, ni timer lah ni, TIME, sebenarnya ni M lah, timer. So bila nak pilih kita pilih ni COUN counter, kat sini lah, timer counter, timer counter. So kita pilih counter, tekan, okay, keluar counter ni kita tekan MD. Okay, tekan MD. Okay, ni dah fungsi counter lah. Okay, so fungsi counter ni kita kena setting features dia tadi. Ada banyak, ada 7, ada 7, so pastikan sama lah, pertama, kedua, yang ni naik. Okay, fungsi F, yang ni F. Okay, F, kita tekan MD lagi. Okay, CPS 30 betul. Okay, kemudian kita tekan MD lagi, DP, okay, betul. Okay, RSE 20 betul. SIG, NPN, ini mungkin sensor kot, NPN, NPN lah. Kemudian, okay, SCDP, saya pun tak tahu dah apa ni, cuba kita ikut setting dia. Okay, tarik sampai. SCN. Okay, ni LOCY ni, LOFF. Ni dia setting semua dah okay. Okay, kita setting dia punya apa value pula, okay. Bila kita dah setting tadi, kita tekan lama sikit, tekan MD ni lama. Okay, sudah akan keluar lah set value, bahagian set value. So yang ni kita kena setting lah. So kita tekan sini. Okay, ini akan berkelip lah bahagian LSP ni, LSP dia akan berkelip. So kita setting lah, nak 10 kan, so kosong sini. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, ini nak kena 1, kita 1. Dan kita padam yang ni lah, kita letak kosong. Okay, so jadi 10 lah. Ni dia ada 10 set value dia. Okay, kita dah setkan counter pada set value 10. So sekarang ni kita tengok dia punya kendalian lah. So kita pergi pada sensor. Saya akan dapatkan dengan bahan logam lah. So tengok sini, saya touch saja pada sensor.
akan ada, okey, so ada counting lah, sekali touch tu dia akan decrease sebanyak satu lah. Okey, 8, 7, okey. So, bila kosong saja dia sudah sampai flat, bila ada flat, so dia akan bagi ke fungsi lah, output fungsi. Okey, so kita masukkan dia, kita this. Okey, kemudian tekan berhenti, and then dia punya nilai set value dia akan reset semula pada nilai 10. Okey, so kita boleh ulang balik lah kejadian yang tadi. Okey. Okey, selesai untuk task yang pertama, tapi pada bahagian ataupun pada prosedur yang ketujuh ni, kita kena tukar sensor tadi, proximity sensor tu kepada optical sensor. Okey, untuk optical sensor, cara sambungan sama seperti proximity sensor. Dia ada 3 kabel. Kat sini dia punya litar pun sama. So yang ni optical sensor jenis NPN jugalah. NPN. Okey. So penyambungan sama, tukar saja dia punya connection terminal dia lah. Okey. Yang ni positif. Yang ini tadi kaki 6 dan juga yang ni negatif. So dia punya kendalian sama sajalah. So detect objek lah. Cuma yang sini yang speaker ni dia tak ada boleh bezakan lah antara metal dengan non metal. Objek. Okey, habis task yang pertama. Sila tuliskan pembuktian kamu pada bahagian result.